Assalamualaikum dan salam hormat. Bertemu lagi dalam MG Flash 20 April bersama saya Irfan Yazid. Kita ke berita utama. Salah seorang saksi mengaku tergamam apabila melihat 6 tahanan termasuk seorang kanak-kanak yang lolos dari depo pertahanan imigresen dilanggar lori trailer. Syamsuddin Cik Adni berkata dia dan rakannya sebelum itu sempat menjerit untuk melarang tahanan-tahanan berlari meluru ke arah lebuh raya namun tidak dihiraukan mereka. Menurut pemuda 29 tahun itu, 6 tahanan etnik Rohingya terbabit di langgar trailer di kilometer 165 Lebuh Raya Utara Selatan berhampiran Jawi. Katanya dia cuba untuk menyelamatkan seorang kanak-kanak berusia 8 tahun namun gagal. Bagaimanapun, dia sempat memangku kanak-kanak terbabit dan mengajarkannya kalimah syahadah. Mengulas lanjut, Syamsuddin berkata terdahulu mereka terserempak dengan kumpulan etnik Rohingya berjalan sambil menjerit bebas-bebas berhampiran perkampungan Relau. Ada semua benda yang sama dia orang cakap. Dia cakap di dalam tak ada bagi ubat. Kawan depa mati. Tak bagi ubat. Benda yang sama saja yang depa cakap. Kami tanya kenapa hangpa lari? Sebab itu bang saya punya kawan sudah mati sakit tak ada bagi ubat. Sebab itu depa lari. Syamsuddin bersama penduduk kampung yang lain antara sukarelawan yang membantu pihak berkuasa menangkap tahanan-tahanan yang lolos dari depo tahanan imigresen pagi tadi. Peguam bela kepada pengasas rumah bonda Siti Bainun Ahmad Razali mendakwa saksi kelima perbicaraan kes dera remaja sindrom Down Bella telah dibayar oleh kumpulan Justice for Bella. Nur Aminatul Mardiah Mat Nor memberitahu Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini ada pihak ternampak aktivis Justice for Bella memberikan wang kepada Yasmin Nahar Mahmud dan ayahnya. Nur Aminatul Mardiah mendakwa kejadian berlaku Jumaat lalu di luar kompleks Mahkamah Jalan Duta dan disaksikan oleh beberapa individu. Katanya Yasmin dan ayahnya dibayar oleh pihak tertentu supaya saksi kelima itu memberikan keterangan palsu di mahkamah. Bagaimanapun, tuduhan Nur Aminatul Mardiah itu ditolak Yasmin. Gerakan Justice for Bella dianggotai oleh beberapa individu yang memperjuangkan nasib dan keadilan buat Bella yang ditemui dalam keadaan cedera akibat didera dalam sebuah kondo yang dimiliki oleh Siti Bainun. Kumpulan itu mendesak supaya hukuman setimpal dikenakan terhadap pendera Bella. Sementara itu, Peguam Bela Pengasas Rumah Bonda Nur Aminatul Mardiah Mat Nor mendakwa keterangan saksi kelima yang mengatakan Bella diberi makan 1,280 biji cili padi adalah pembohongan terbesar. Katanya tiada laporan perubatan daripada doktor yang menunjukkan remaja kelainan upaya OKU itu telah diberi makan cili atau mengalami kecederaan dalaman akibat memakan cili yang banyak. Bagaimanapun, saksi kelima Yasmin Nahar Mahmud yang berusia 19 tahun bertegas yang dia tidak menipu mahkamah ketika memberi keterangan itu. Media sebelum ini melaporkan Yasmin memberitahu mahkamah bahawa Bella telah dipaksa makan 20 biji cili padi beberapa kali seminggu selama berminggu-minggu oleh pengasas rumah bonda Siti Bainun Razali. Dalam perbicaraan di hadapan Hakim Mahkamah Session Izralizam Sanusi hari ini, Nur Aminatul Mardiah turut mendakwa Yasmin menipu apabila mendakwa Bella telah disiram dengan air panas yang diambil dari mesin penapis air jenama kuku. Menurut Nur Aminatul Mardiah, mesin air itu telah rosak sejak 11 Mac 2021, iaitu bulan yang sama disebut oleh Yasmin sebagai permulaan Bella didera oleh Siti Bainun. Mesin itu telah dibaiki pada 22 Jun 2021. Siti Bainun yang berusia 30 tahun mengaku tidak bersalah atas dua pertuduhan iaitu mengabai dan menganiaya remaja perempuan itu sehingga menyebabkan mangsa mengalami kecederaan fizikal serta emosi. Dia didakwa melakukan perbuatan itu di sebuah kondominium di Wang Semaju di sini antara Februari dan Jun 2021. Pertuduhan mengikut Seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-Kanak 2001 yang membawa hukuman maksimum penjara 20 tahun atau denda RM50,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz mengarahkan semua pusat jagaan kanak-kanak terutamanya orang kelainan upaya OKU di negeri itu dipantau dan diaudit. Beliau memandang serius terhadap kes penderaan, keganasan atau eksploitasi kanak-kanak. Tidak mahu kejadian seumpama itu berlaku di Johor.
Menurut Dato' On Hafiz, beliau akan memastikan kerajaan negeri melalui Jabatan Kemajuan Masyarakat JKM Johor memantau dan membuat audit di semua pusat jagaan kanak-kanak, terutamanya OKU di seluruh negeri Johor. Tegasnya, pemantauan berkala adalah penting bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Beliau turut berharap semua pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan agensi yang terlibat secara tidak langsung memberikan kerjasama penuh untuk memastikan semua pusat jagaan kanak-kanak beroperasi secara sah dan dijaga dengan baik. Semalam, Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim cadangkan agar penambahbaikan terhadap Akta Kanak-Kanak 2001 dilakukan segera bagi mengelak kejadian menimpa kanak-kanak OKU Down Syndrome iaitu Bella berulang kembali. Katanya ia harus merangkumi aspek pendaftaran pusat jagaan kanak-kanak, akreditasi, penilaian, pembiayaan dan pemantauan untuk memastikan semua pengendali beroperasi secara sah dengan cara pelaksanaan khidmat awam. Tunku Ismail berkata demikian setelah mengadakan pertemuan dengan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rina Harun. Tambah beliau, tindakan undang-undang juga harus diambil terhadap pengusaha atau pemilik mana-mana pertubuhan yang dijalankan secara haram. Usahawan Mawar Abdul Karim menegaskan beliau tidak pernah berhutang RM720,000 dengan Nabil Mat Jahya seperti yang dilaporkan baru-baru ini. Tambahnya, beliau juga tidak pernah mengenali dan berurusan dengan Nabil. Terkejut dan hairan dengan tindakan berkenaan, beliau turut tertanya-tanya apakah niat lelaki berkenaan bertindak sedemikian, seterusnya menghebahkannya menerusi media pada 12 April yang lalu. Saya nak clearkan hari ini, saya tiada berhutang dan saya tidak mengenali plaintiff tersebut. Niatnya saya tidak pasti adakah ini dengki ke sabotaj saya dalam perniagaan ke apa ke reputation saya ni. Berdasarkan berita sebelum ini, Mawar dilaporkan bakal diisytihar bankrupt sekiranya gagal membayar hutang sebanyak RM720,000 kepada Nabil. Lelaki berkenaan turut membuat permohonan penghakiman ingkar kepada Mawar sekiranya dia gagal memberikan respons. Mengulas lanjut, Mawar yang berusia 33 tahun itu khawatir tindakan lelaki itu bakal mengundang risiko terhadap keselamatan keluarga dan anak perempuannya, Wan Mariam. Dalam pada itu, peguam yang akan mewakili Mawar, Datuk Muhammad Imran Tamrin berkata, plaintiff membuat permohonan penghakiman ingkar di mahkamah tanpa kehadiran anak guamnya. Sehubungan itu, pasukan pembelaan usahawan berkenaan akan membuat permohonan untuk mengenepikan permohonan tersebut. Menurutnya, permohonan berkenaan akan disebut di Mahkamah Seksyen Bandar Baru Bangi esok. Sebanyak 2,022 bungkusan roti john dan air jagung percuma diagihkan Dewan Perniagaan Melayu Malaysia DPMM secara pandu lalu di Kejos Auto Project Johor Bahru petang tadi. Pengerusi DPMM Johor, Rozaihan Rahman berkata, pemberian roti john itu adalah untuk mencipta kelainan kerana pada kebiasaan bulan Ramadan, kebanyakan pihak memberi infak berupa bumbur lembut. Katanya program memasak 2,022 roti john bermula seawal jam 9 pagi menggunakan 6 dapur secara serentak oleh ahli-ahlinya. Dana untuk membiayai program itu juga adalah sumbangan daripada ahli-ahli DPMM. Selain pandu lalu, agihan itu juga diberikan kepada pertubuhan rumah anak-anak yatim di sekitar Johor Bahru, pusat tahfiz, agensi kerajaan seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Johor, Polis Diraja Malaysia PDRM, Angkatan Pertahanan Awam APM dan sebagainya. Katanya lagi pihak mereka juga bercadang meluaskan pemberian roti john percuma ke negeri-negeri lain pada tahun hadapan. Turut hadir pengerusi jawatan kuasa Belia Sukan Pembangunan Usahawan, Koperasi dan Sumber Manusia Muhammad Hairi Mat Shah. Dalam pada itu, Hairi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Alun Lakin berkata, program seumpama itu bukan sahaja mengeratkan hubungan anak-anak muda, malah memupuk semangat kesukarelawan di kalangan semua ahli yang terlibat. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan dari semasa ke semasa. Hanya di platform media sosial di Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum, salam hormat dan selamat berbuka.